Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang kita hormati Tuan Pengerusi, para imam, para bilal, ahli jawatan, kuasa surau, Tala Kapung Duyang Bugung, tuan-tuan guru, para alim ulama, para ustaz, seterusnya seluruh muslimin muslimat, hadirin hadirat yang hadir pada malam ini ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita panjatkan syukur ke hadratillah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia daripada Allah dapat sama-sama kita hadir duduk di dalam majlis ilmu pada malam ini. Kita harapkan pertemuan kita mengundang rahmat dari sisi Allah. Dan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita keampunan, keberkatan dan rahmat. Mudah-mudahan ianya bakal memberi keuntungan pada hari kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Yaumul Mahsyar nanti insya-Allah. Kita sambung kitab Tazkirah karangan Syekh Abdul Qadir bin Wangah rahimahullahu ta'ala. Seterusnya muka surat 39. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Katanya tuang pengarang rahimahullahu ta'ala, firman Allah ta'ala lagi dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-7, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa inna Allah yab'atsu man fil qubur. Artinya, dan bahawa sesungguhnya hari kiamat itu tetap akan datang. Tidak ada sebarang syak padanya pada hari kiamat. Yani tidak ada ragu-ragu lagi. Dan bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala akan membangkitkan, yakni menghidupkan semua orang yang ada di dalam kubur. Ini jelas disebut oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-7. Yakni sifat orang beriman wajib percaya apa yang didatangkan oleh ayat-ayat Al-Quran menerusi lidah-lidah pesuruh-pesuruh Allah, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah Ta'ala menegaskan bahawasanya hari kiamat tetap akan datang. Dan bila rahsia Allah, tarikh rahsia Allah, nampak? Bila-bila berlaku tu rahsia Allah. Apa yang diberitahu telah diberitahu, apa yang tidak diberitahu tidak ada seorang pun yang tahu, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma Nabi diberitahu kiamat ini terjadi pada hari Jumaat. Jumaat minggu depan akan datang, wallahu a'lam. Tapi tanda-tandanya telah pun diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa kiamat ni tarikh dia dirahsiakan oleh Allah supaya kita senantiasa bersedia semua. Lepas tu buat apa benda ni, tak khabar tarikh dia bila. Macam mati kau tak tahu bila. Pasal apa Tuhan tidak dedahkan tarikh kita mati bila-bila? Kalau tahu mudah, nampak? Tahu mudah, mati bila-bila, kelebek jelas tiap ada tarikh mati. Mudah, bukan masalah mudah, masalah tu rahsia Allah. Dan Allah Ta'ala nak suruh kita beramal bukan ujung, tapi tiap-tiap waktu. Tiap-tiap nafas kita melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tahu mati bila mudah. Kat nak mati jadi baik.
Hamba kokoh nak jadi baik dah. Tak apa, dah tarikh hamba tak lama dah. Bulan lepas tau. Nak mampu kerah. Jadi baik dah. Mari surah lalu dah. Tapi tak berlaku seperti itu. Jadi rahsia Allah. Maka bila rahsia Allah, kemungkinan malam ni, kemungkinan esok, kemungkinan kat gi, kemungkinan kebarang kalian tu ada sama. Maka orang yang cerdik, Nabi kata, buat sama persiapan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada syak, kata Allah. Orang beriman jenis orang beriman ni, alladzina yu'minuna bil ghaib, dia wajib percaya perkara-perkara ghaib, termasuklah hari pembangkitan, hari kiamat, hari pembalasan, yang mana pada hari itu semua makhluk akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Sebab tu dia panggil hari yaumu yub'atsun, hari manusia keseluruhannya akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Beberapa bangsa makhluk yang akan dihidupkan semula oleh Allah. Ini sebut sama-sama dah ni. Yang pertama bangsa malaikat, yang kedua bangsa jin, yang ketiga bangsa manusia, yang keempat bangsa binatang. Ini akan hidup semula. Mati ada atas dunia, akhirat Tuhan hidup semula. Malaikat-malaikat hidup semula. Nisbah pada malaikat hak nombor satu sekali Allah hidup, malaikat Israfil alaihi salam. Kemudian barulah malaikat lain, dengan Jibril, dengan malaikat maut, dengan apa juga malaikat. Kemudian barulah nisbah pada manusia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nisbah pada binatang-binatang, kata ulama-ulama, buruk. Kemudian binatang-binatang lain bangun. Bangkit semula dengan lembu, dengan kambing, dengan kerengga, dengan kora, dengan bewok, dengan apa, habis bangkit. Nampak? Di padang mahsyar hak tula. Mana kalau kita nak bayang Allah ramai dengan jin, dengan binatang, dengan manusia Padang manusia sudah beriak cok. Banding dengan jin pula. Hari itu boleh tengok jin. Atas dunia tak boleh tengok jin dah. Akhirat kaki kita boleh tengok jin. Gini muka. Boleh tengok lah. Nampak? Atas dunia Allah tidak benarkan manusia melihat akan jin. Melainkan apabila jin itu menzahirkan dirinya tasyabuh menjadi rupa-rupa tertentu. Macam rupa ular. Boleh tengok. Ular masuk alam rumah. Kan Nabi suruh ambak kan? 3 kali. Tak lari juga. Baru boleh bunuh. Tak mau bunuh. Panggil 911. Dia gitu. Jangan nampak ular selik celah maknanya rabak. Katok. Suruh keluar dulu 3 kali. Barangkali dia jin. Jin pula terbahagi 2. Mungkin jin kafir atau jin orang, jin beriman. Kalau jin beriman, kita katak, kita menzalimi saudara kita sendiri. Kalau jin kafir, kita katak, ini panggil puak-puak dia jin kita. Ini panggil set dia double lain. Apa kerah. Datang ni katak aku ni. Dah lama bekok waktu tu imam. Ada kok jenis gitu dah. Dah kalau ular sungguh siapa hidup tapi boleh kata kerana jenis ular, jenis maknanya binatang-binatang yang kata ulama-ulama sunat dibunuh. Nampak? Binatang-binatang berbisa, menggigit dan kotor. Kala, ular, lipang, tikus, cicak. Ni sunat bunuh Tapi sunat bunuh dalam keadaan yang molek. Idza qataltum fa ahsinu qitlah. Bila nak bunuh, bila kamu nak bunuh, Nabi kata, maka bunuhlah dengan molek, dengan baik.
Maka kalau nak bunuh cicak, nak bunuh ular, biar molek. Biar apa benda ni dengan cara yang terbaik, bukan cara yang jahat. Ada ke cara jahat bunuh? Apa tak ada? Contoh, dengan api, tu haram. Bunuh binatang dengan api hukumnya haram. Macam pergi bakar sarang terbuang dengan api, haram. Kalau perasak saja tak apa. Bomba mari, bomba puak perasak tu biasa, batu terbuang pun tu tak apa tu. Yang boleh azab makhluk Allah je. Manusia tak, yang boleh azab makhluk dengan api Allah je. Nampak? Ada pun makhluk nak azab makhluk dengan api, hukumnya haram dan berdosa besar. Faham tu? Mana kalau kita sakit hati, kaki bahan di semua kata, kita bakar semua kata dengan surat khabar Cina, hukumnya haram. Faham ke? Ni ramah sangat ni. Semua kata tak, buat sarang duduk tanah apa semua, kita jerit. Patinya ketik lah jerit rumah dia. Lepas kita panasang, suruh anak ambil surat khabar bakar, dan balik ni cucu kat semua kata mampu habis. Hukumnya haram. Akhirat lagi semua kata tu akan tuntut keadilan di hadapan Allah. Tu cerita dia. Dan kalau sembunyi riset, tu tak apa kata ulama-ulama. Mampu juga tapi tidak azab. Bakar nyamuk haram. Dia tebuh nyamuk lepas tu dia bakar buat sate. Haram. Bakar obat nyamuk tak apa. Bakar nyamuk haram. Bakar khengga. Khengga buat sarang atau rokok lain nak bahan apa lah. Khengga benar. Payah nak khabar yang bakar dulu. Hukumnya haram, berdosa besar bukan dosa kecil, dosa besar. Jangan terlepas pandang benda-benda gini. Nampak? Kita nampak kecil je. Semua kata kira cara ke? Allah ni maha adil. Yang tidak adil ni manusia. Ada pun Allah Ta'ala maha adil. Wala besar zarah, iwak timah kira hari akhirat lagi. Kita bukan kata besar zarah, besar gajah. Kalau Quran ni anak beranak, wak kejam mata. Betul tak? Itu manusia jahat. Kalau awak salah Quran ni, anak beranak, anak dera, kira guna kira buat tak apa, kau orang lain. Tu jenis manusia dah. Ada pun Allah Ta'ala tak kira siapa-siapa. Walau keturunan Nabi sekalipun derhaka pada Allah, duduk dalam neraka. Abu Lahab kanak beranak Nabi tapi derhaka pada Allah, balik awal terus. Jadikan orang terus dalam api neraka Allah kerana derhaka kepada Islam. Tapi kalau bakar binatang mapuh dah. Tak apa. Macam bakar kambing, bakar lembu hak mapu dah. Kalau tak bakar nyakit, jadi melarat, jadi merebak, tu tak apa tu. Bukan kambing bawa golek tu memang dah boleh. Kena bakar lah, takut jadi merebak, dia punya nyakit boleh jakit pula pada kambing-kambing menatang-menatang lain. Maka kena bakar lembu hak mapu dah ni, biar mapu sekali dengan kumang-kumang dia umpamanya. Tu tak apa. Pasal lembu mapu dah. Lembu tak mapuh lagi, kita pergi bakar haram, kita pergi seksa haram. Lembu orang, kambing orang, dia pergi masuk dalam pagar kita, dia makan pokok bunga kita. Ada setengah orang tu dia pergi simbah tu cuka getah ke binatang, hukumnya haram, dosa besar. Jangan main. Kalau ni masuk dalam Facebook dia simbah cat. Jadi pelangi tu kambing. Kata padang ke muka bahasa bodoh. Memang kambing memang bodoh. Tak kolah. Dah masuk dalam pagar orang begini. Betul dah. Tu salah tuang dia, bukan salah kambing. Bapa mungkin azab kambing. Mungkin bakar dia, mungkin simbah cat ke, simbah cat ke atukmu mana? Marah. Nyanyi lah dia, menatang sama je.
Sembah mau cuka tu Allah Rabbi nyanya ke lembu. Betul tak? Lepas tu biar habis mata-mata ni. Sembah asyik, sembah apa. Ni tak boleh. Haram hukum dia. Nak ajar tuang dia. Dia cakap dengan tuang dia. Tak ni lah lembu awak ni 3-14 ekor yang masuk dalam rumah saya ni. Baru ni soalan bagus soalan rumah tu. Kira lagu mana? Lepas tu awak kira cara dengan tuang dia. Dapa saya bayar lah. Okey. Tuan pun kata, saya dah tahu, saya bela je. Baru lembu. Baru ambil cuka getah tang muka dia. Dia gitu. Apa juga jangan azab binatang, hukumnya haram. Azab juga dengan erti kata apa? Dengan erti kata tak beri makan, tak beri minum. Itu azab kau. Beli ayam tak beri makan ke ayam. Nampak tak? Tu haram kau. Beli ikan tak beri makan ke ikan. Minum beri dah. Makan je tak beri. Ikan azab tak? Azab tu Allah kata. Ikan makan tak ni? Ikan makan tak? Makan kau. Orang beli ikan tak wajib minum makan ke? Kan bukan suku pula makan minum. Dah ya. Dia makan je ikan makan kau tak? Makan ni tak beri makan ikan. Buat lewat tu tanah sana. Itu minggu depan tengok tak? Lawa dia lapar perut pada. Nyanyi kawan tu. Kawan tu nak makan kau. Ugak-ugak jelek tepung. Ada pula beli apa bodoh gitu. Kena pandai dah. Kita dah wajib pergi makan ikan dalam raya, tapi bila kita beli online apa, wajib pergi makan. Jadi kita wajib tanggung nafkah dah pula. Mula-mula kita wajib tanggung nafkah bini kita, anak kita je. Dah membeli ikan siapa tu ko? Wajib tanggung nafkah ikan pula. Beli kucing pula 4 ekor, wajib tanggung nafkah kucing. Makan, minum, tempat tinggal, pakaian tak wajib. Boleh lembu lah budak nampak dak angkat beli lembu raya haji boleh jual. Wajib tanggung nafkah lembu, makan minum lembu. Faham ni? Apa juga binatang yang kita pergi beli. Nampak? Kemudiannya katanya Tuan Pengarang rahimahullahu ta'ala, sambungan lagi jauh kita pergi tu. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan membangkitkan, yang menghidupkan semula orang yang di dalam kubur. Ingat tu lepas kena tanang, bukan habis cerita gitu saja, bangkit pula. Dah kata selesai kewajipan orang hidup, uruh orang hak mati, mandi kapang semayang tanang. Kalau dah buat gitu rasa orang hidup, orang mati dah rasa dah orang hidup. Satu kewajipan. Selesai dah, siap dengan tanang, siap dengan talqin, siap dengan apa. Selesai dah bagian dia. Tak selesai lagi. Kena tanya begitu bini dalam kubur. Lepas tu habis dah lah. Bersambung pula di padang mahsyar hari akhirat. Panjang cerita dah. Panjang cerita dah. Lepas tu cerita kita bukan semata-mata terhenti di dunia. Jangan tu fikiran yang amat-amat singkat. Orang yang hanya memikirkan kesenangan di dunia semata-mata, maka tak fikir akhirat, maka orang ini orang yang tidak cerdik. Aku nak senang dunia, haram-haram asal senang sudah. Ini orang yang tak cerdik. Elias bodoh. Ini nak senang dunia saja. Ni haram kata mau. Tu tanda dia tidak cerdik, wala dia timbalan pengarah, wala dia duduk alat jabat, duduk atas kursi besar, kursi boleh pusing. Orang hormat ke dia, jumpa dia orang jabat salam, tiung tangan, tiung kepala lutut. Tetapi kalau dia tidak ambil berat dalam akhirat, maka dia adalah orang yang paling bodoh di atas muka bumi. Tu ni orang cari senang ni zaman dulu, senang nak cari senang lah ke? Tapi kesenangan orang hak takwa pada Allah, hak haram tak setu. Tu betul-betul takwa. Takwa ni bukan lilik serban so. Bukan jubah seleret siapa ngecang. Bukan kayu sugi celah telinga takwa tu apa? Ada kayu sugi celah telinga. Kata takwa.
Rasa kata kayu sugi, kayu goh celah linga tak takwa lagi. Tapi takwa diukur hati seseorang itu, dia tidak buat maksiat derhaka kepada Allah dalam sunyi ataupun dalam ramai. Dalam ramai pun dah buat dosa, dalam sunyi duduk seorang pun dah buat dosa. Itulah hamba Allah yang takwa. Tapi jahat hanya manusia pada hari ini, dosa kata dalam sunyi, dalam ramai pun dia buat maksiat, tak takut sikit. Betul tak? Orang dulu-dulu buat dosa ke, tapi sembunyi-sembunyi, nusuk-nusuk, takkan tengok dia orang kan. Jadi aib, jadi malu, jadi apa. Orang learning maksiat terang-terangnya. Tak ada malu tu. Dapat orang ramai joget Zumba. Dah malu tak? Tak malu sikit harap. Tak malu lah tu. Ia panggil orang yang tidak ada maruah. Padahal dia adalah orang Islam. Dia pula bukan maknanya orang barang-barang dia ni orang beragama. Dia pakai tudung. Orang tengok zahirnya dia seorang yang beriman, tapi melakukan kemungkaran, maksiat di khalayak ramai. Biasalah gitu Ustaz. Biasa pasal hatimu kotor. Orang yang hati kotor, dia akan tengok maksiat macam lalat ingat di hidung, kata Nabi. Ambak gitu je lah. Tapi orang beriman, hati dia bersih, maksiat walau dosa kecil dipandang macam ke bukit yang sangat besar yang akan menghempak kepala otak dia. Tu orang beriman. Jangan pandang kecil Kenapa? Bukan zaman dulu kita kena open minded. Kita kena up to date. Jangan. Kan kena tanyakan hari akhirat ke tak kena tanya? Kena tanya. Daripada sekecil-kecil pakak sampai sebesar-besar pakak akan disoal oleh Allah Ta'ala. Mu bukan suami si pulang nah beti si pulang. Saya laki dia. Bapa mu membiarkan isterimu di khalayak ramai menggayakan berjoget menari. Mu tak tahu? Tahu dah. Mu tak kata haram? Dah. Duduk dalam neraka laki dia. Mu bukan pengarah syarikat sekian-sekian, betul dah. Bukan pestah mu joget tang-tang bagi-bagi. Betul dah, kita jom suruh dengan pengarah-pengarah patak neraka. Mu bukan jawatan sekian-sekian wakil rakyat, betul dah. Bukan maknanya dalam negeri mu orang buat maksiat di khalayak ramai. Mu kata apa? Tak ada tindakan. Tak ada. Tak boleh awak tindakan gitu kan orang marah pula. Duduk dalam neraka. Habis duduk dalam neraka lagi. Habis duduk patak neraka belaka. Jaga jawatan benar. Nampak? Orang betul lah jawatan penting juga untuk melaksanakan Islam. Tapi jawatan membinasakan Islam tak layak berduduk pada jawatan tersebut. Tak layak lah. Lepas jawatan pergi ke orang lain. Pasal apa? Aku tidak layak memegang jawatan sekian-sekian kerana aku tidak tak pandai membela Islam. Aku tak bela agama Allah. Maka aku lucukkan jawatan aku. Tu baru ya. Nak lucuk jawatan lagu mana 5-16 ribu saka-saka. Betul tak? Betul tak slow tu. Baru sudah sumber ke apa? Wow. Tu baru ya. Di mana-mana tak kira duana-duana. Hadza arda milkun lillah. Ini bumi milik kerajaan Allah. Tak lewat sewenang-wenangnya awak siap. Batu orang yang buat kemungkaran kita diam siap. Allah akan turunkan bala dan azab yang dahsyat. Dan Nabi kata kalau mu dak cegah kemungkaran, dak suruh yang ma'ruf, dak cegah yang maksiat, maka doa-doa kamu la mustajab, tidak akan mustajab. Sebab tu kena marah. Nampak barang muka kena marah. Orang kampung marah cara orang kampung. Betul tak? Hak ada jawatan marah cara ada jawatan. Tak boleh berdiam diri. Nabi marah.
Nabi kata doa-doa kamu tidak akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Dikala mana maksiat yang berlaku di hadapan mata, kamu berdiam diri. Tak cakap anda doa. Neh. Terima dak akak tangan. 2-3 gebor kali berdoa. Neh, berkembur kali berdoa. Mana dak macam mana? Tak mustajab kan dia. Dan memang dah pasal membiarkan kemungkaran. Habis jadi tawa doa. Betul tak? Ha? Doa-doa alim ulama, doa-doa untuk guru, doa-doa untuk imam jadi tawa lening. Tawa dah lah. Nah, ha. Padahal doa depan Kaabah dah. Nah, doa depan Hajarul Aswad dah. Doa depan Hijri Ismail dah. Nah, warna dok mustajab balik kampung tengok bini kembar kata muda kata apa, lepas tu berdoa kepada Allah nak keberkatan kau mana tak dapat berkat. Maka ni adalah tazkirah umum kepada semua orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau rasa bermanfaat, ambil dan beramallah. Kalau rasa Adam dia silakan berbuat maksiat sampai masa kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang takwa pun mati bertemu dengan Allah, orang derhaka pun mati bertemu dengan Allah. Ada tersebut dalam hadis bahawa dibinasakan daripada manusia setiap sesuatu kecuali tulang yang satu yang dinamakan ajbuz zambi, iaitu satu tulang yang halus benar, yang halus benar, halus sangat-sangat di akhir sulbi, tulang belakang kita hujung kali ada satu tulang kecil. Dipanggil ajbuz zambi. Tulang ni bakar dak acu. Ahli sains tu ada buat. Katak dak acu, bakar dak jadi apa dak kat nabo dalam ubung. Besar ubung-ubung. Tu betul sungguh Tuhan kata. Maka benda itulah kat gigi hari akhirat, benih itulah yang akan dihidupkan semula. Macam biji benih kau. Nampak? Maka kita ada juga biji benih ujung belakang. Tulang lain bakar, acu. Tak apa masa acu lebu. Tapi tulang tu halus. Tak acu. Daripadanya lah tumbuh manusia di tempat mereka ditanamkan, dikebumikan seperti tumbuh tanaman yang dengan sebab Tuhan menurunkan hujan yang lebat menyerupai mani laki-laki. Bila kita tanam, kata ulama-ulama, orang lain acu lah ke? Nampak? Dengan rambut, dengan kulit, dengan korok, dengan apa. Walau beribu-ribu tahun, akhirnya acur kau. Korok acur kau. Cuma korok ni lambat acur. Kulitnya mudah acur kalau kita tanam banyak . Seminggu tu pun acur lebu. Sukho. Tapi korok ada lagi kalau kali. Sampai masa korok pun acur juga. Hak jenis dah acur ni, ajbu zambi. Dia akan tumbuh kat gini. Kalau kena makan di buaya ada ke? Telang di yu ada juga tulang tu. Allah Ta'ala wa kekal. Oleh hal yang demikian, apabila tumbuh itu sudah sempurna, maka Allah Ta'ala pun menyuruh Israfil meniup sangkakala, lalu pulang dan kembali nyawa-nyawa kepada badan masing-masing. Oleh itu hiduplah mereka dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak inilah yang dipanggil hidup yang sebenar. Hidup di dunia tidak sebenar. Walau dikatakan hak ni lah hak sebenar, tak, tidak sebenar. Dunia ni dipanggil dunia yang fana. Fana ni acu, akan binasa, akan rosak, akan punah. Yang kekal akhirat. Hak tu kekal.
Kemudian mereka itu semua dihimpun di padang mahsyar dengan pelbagai kelakuan sehingga tampak nyata segala yang berdosa itu tanda segala amalnya yang jahat yang telah dilakukan oleh mereka di dalam dunia, sedang mereka mati dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mati tak taubat pada Allah, sama ada tak taubat dengan sebab sengaja atau tak sengaja, tak dang. Ia nak tangguh, ia nak taubat tapi tangguh. Aku kat 70, insya aku taubat. Ni baru 37. Aku umur 70 tengok aku jadi alim ulama. Aduh. Aku mari suruh kan kira dah alik-alik dah. Dia punya cita-cita. Dalam ni lah lu kelek porong lu. Faham tak? Tak ada berak mati. Mati atas ribu porong. Nampak? Datang taubat, maka dia akan bangkit dengan dosa-dosa dia. Sifat dosa hak dia buat. Orang hak terlibat dengan riba maka bangkit lagi di padang mahsyar dalam keadaan seperti orang gila. Bertepi menolong sekali. Maka canglah orang ini orang yang makan haram. Orang yang bangkit dalam keadaan muka uduh macam keldar. Sek-sek makan haram juga, kata ulama-ulama, makan harta anak yatim. Orang yang bangkit dengan kemaluan yang berbau busuk, ni ahli zina. Pagi petang siang malam dengan zina, dengan pelacur, dengan apa. Orang yang bangkit dalam keadaan kepala bawah, kaki tak atas. Ulama-ulama kata jalan ngesok dengan kepala dia, kaki tak atas. Dan ngesok orang dengan kepala dok jatuh. Allah Ta'ala punya kuasa dok jatuh. Dia ngesok dengan kepala, dengan muka dia. Kaki dia jadi muka. Nampak? Kaki cakap dok atas gitu. Jalan syarik dengan muka. Allah berdarah hanya muka. Ini tanda-tanda orang yang Allah Ta'ala hinakan pada hari akhirat kerana dia melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak dosa-dosa Nabi sebut, dosa-dosa yang dilaknat oleh Allah Ta'ala, yang azab di hari akhirat tidak terperi banyak. Lepas Imam Az-Zahabi sebut dalam kitab Al-Kabair, dosa sihir, betul tak? Dosa syirik pada Allah besar sekali. Cabang pada syirik sihir. Sihir lain, silap mata lain. Silap mata hak nak tubik kau baju. Tu dia buat kecek. Bagai kecek. Dia ada buku dia, buku silap mata kai jual kan. Ada cara dia jenis wak laju. Dia tak guna bantuan jin, tapi dia ada cara dia. Wak kata boleh. Macam-macam lah kalau tengok kok le ni banyak. Boleh cocoh belong jadi dokcoh. Ada cara dia. Wak jari butuh. Wak jari putih buat gini. Jari butuh. Ini bukan sihir gini ni. Tu silap mata tu tak apa tu. Tu wak suka budak-budak tak apa. Tengok tangan yang butuh, tengok takut nangisnya anak-anak. Wadah albang tu silap mata tak. Waktu bik ni celah dengan ni burung peti kan. Pada ibu dah burung. Dua ekor ibu burung siling. Betul tak? Waktu bik kan. Macam tu bik ekor. Waktu bik kau ni pula. Betul tak? Tu bukan sihir tu. Tu silap mata. Wak kelakor sikit. Dah waktu bik pula. Tu bila celah kaki. Ada kau. Hak jenis sihir sungguh macam tu. Wak putuh orang. Nampak? Wak hilang. Tu jenis sihir. Hak tu bantuan jin tu. Tok guru dia jin April. Itulah tok guru bagi Al-Fadhil Ustaz David Kopofi. Faham tak? Tu tok guru dia jin April. Tu haram belajar tu. Tak boleh belajar tu dah. Tak boleh kira ni biti-biti tak ada belajar sihir. Haram. Hak lebih haram lagi jenis belajar sihir nak buat khianat kau orang.
Jadi pecah belah rumah tangga, jadi buat orang sakit. Tu sihir-sihir ni masuk neraka tak taubat pada Allah. Siapa-siapa hak pernah terlibat wajib taubat malam ni juga. Kita tak je sihir-sihir tu kan. Hak gi jumpa dengan ahli sihir, ahli bomo hak jenis amal gitu pun haram juga kata ulama-ulama. Wajib taubat juga kepada Allah. Dia gi kat tok bomo jenis sihir gitu. Hak jenis kherih musim. Nah, hak jenis guna korok kering tu tak? Hak jenis kain kuning apa semua baca macam ke pingong liang. Tu haram. Gi jumpa tok bomo gitu. Zaman-zaman dulu rajin buat, wajib taubat lalu on the spot pada malam ini. Aku jahil zaman dulu, dak pergi dengar surah. Malam ni baru tahu dosa syirik kepada Allah. Aku taubat kepadamu wahai Allah. Kita buat salah biasa manusia. Mari dengar baru kita boleh ajah, baru boleh baki ni. Baki kan. Banyak dosa besar. Nampak? Tadi bunuh binatang dengan api, dosa besar. Isteri derhaka pada suami, dosa besar. Kalau dosa kecil, dosa besar. Lalu ni gambar ni. Isteri derhaka kepada suami-suami mereka. Dengan orang lelaki lain cakap bergaluh, lemah lembut. Dengan lelaki sendiri, suami sendiri ngasau je. Ni derhaka kepada Allah, berdosa besar, wajib juga taubat kepada Allah. Kan Nabi kata orang puan ni kalau dijilat nanah yang mengalir pada tubuh laki dia, suami dia, tak tunai gini hak suami. Besarnya hak sebagai suami. Jilat nanah mengalir daripada kepala sampai keting. Mari bini kita jilat habis licin. Tak tunai lagi hak. Ni bukan suruh jilat nanah nak khabar hak suami ni besar sangat-sangat. Nampak? Tapi zaman ni bukan lelaki suruh jilat nanah. Jilat nanah dah. Suruh buat air je. Betul tak? Hanya mecok ni sepak habis. Ya buat tapi saat ni buat dalam keadaan marah. Buat gay itek je. Dah ge pula malam ni. Dia gi, tapi gi tu dalam keadaan nak marah. Pasal tengok TV, dah ada laki suruh gi buat air. Marah dalam hati tak apa tengok TV ni. Ambo. Tu dapur tu ni. Gung. Macam hari merdeka kan. Gi kawak pula situ. Gergung. Kalau rumah batu tak dengar. Kalau rumah kayu dengar degung. Kalau ada anak tangga, nauti kali dengar degung. Hari merdeka dah pula. Dia ambil air, dia ambil melonya, ambil kaca kuat. Apa benda? Laki dia tahu tak? Dia marah. Tahu tapi orang lelaki dia malah besar. Kayak gini siapa air lelaki dia minum tak? Minum. Tapi yang ni minum dalam keadaan tidak ada keseronokan. Kena balik malah minum. Allah aku minum. Ngajuk. Jadi mapuh muah. Aku dah ge. Mecok nak buat ni. Bekok ku dalam laki. Dosa belaka. Tahu tak dosa ni? Tak tahu. Dalam tahu buat tak tahu. Padahal bagi-bagi baca Yasin tu selimat. Patut lembut oleh hati tak? Tak kerahkan. Nampak? Padahal dia ada tiap-tiap air rabu kami yang ada baca Yasin sama. Patut dah 3 tahun, 4 tahun, 8 tahun baca Yasin, lembut dalam hati. Dah mana kerah kau? Dah baca saja. Lagi nak saja nak jumpa ramai-ramai pasal apa baca Yasin tu ada jamuan pula-pula. Faham tak? Tu tak ada ambil i'tibar. Tak ada ambil pengajaran. Jadi dak lembut hati semua Capur dengan maksiat, capur dengan apa pula.
Kemudian kata seorang pengarang rahimahullahu ta'ala, datang suatu riwayat mengatakan bahawa segala yang makan riba itu menjadi besar perut mereka, sehingga mereka duduk pada suatu ketika dan berdiri pada suatu ketika akibat terlalu sangat besar perut. Kadang-kadang bangun, kadang-kadang duduk. Ni hak jenis orang yang makan riba, makan haram. Sementara segala yang berzina, faras, mereka menjadi besar. Kemaluan jadi besar, ni seks berzina. Dalam besar busuk pula. Dan bekok. Bekok menotong. Sehingga mereka itu menariknya, yakni menheriknya faras mereka di atas bumi. Bapak jadi kemaluan. Nicanglah orang-orang yang berzina di atas dunia gitu. Allah wak kemaluan jadi besar. Tuang cek kemaluan besar. Erik ni menheriknya di atas bumi. Erik. Bapak. Mana dah ayam makan tokak Ali. Dah ayam mana minyak litoh. Nah. Maka tu awak dah nak besar kat apa suruh. Erik di padang Masyah. Nampak? Katanya gap benda tu. Gap kemaluan. Pasal apa? Zina. Ni tanda orang-orang yang hina, yang melakukan kemungkaran dan dosa di atas dunia. Wal-'iyyazubillah. Nampak? Mintalah perlindungan daripada Allah, diri kita, anak bini kita daripada terlibat dengan zina. Zina hari ni biasa. Jadi macam gemah makan roti canai. Zina hari ni. Pasal apa? Pasal budak-budak tidak didedahkan dengan ilmu agama. Ada pun hanya basic semata-mata mengaji di sekolah. Fardu ain. Tu pun masuk atik dah atik kelas. Maka payah dah lah. Payah. Campur pula dengan kawan-kawan hak bodoh. Hak dak tahu benda bahas agama, kau punah anak-anak. Anak-anak ni kita dah lelak kawan. Kata riti. Kita kena jadi kawan ni. Lak kawan kata riti. Kawan-kawan macam kita tahu asal-usul. Mak bapak dia semayang kedak pun tak tahu. Payah. Maka kita jagalah anak masing-masing. Nombor satu sekali, sembahyang. Pastikan mereka sembahyang. Pasal ni hak besar sekali. Tiang yang sangat kokoh. Hak lain yang ngikut. Nampak? Lain ni joh 6 zina. Joh 4 standard. Nama dulu payah nak temu jari kalau menengah, kalau terlibat apa ni sekolah rendah. Sani kerana banyak sangat kawan pula dengan kawan orang hak rosak-rosak, orang hak rosak-rosak pula mak bapak dia telah sedia rosak. Maka itu bukan anak-anak jadi rosak atau pergi sekolah, maka hak jenis merosak bukan pula anak-anak kita. Ni gitu. Budak-budak ni mudah ngikut dua perkara. Benda hak baik dengan benda hak buruk. Benda hak baik pun mudah ngikut dah. Kalau kawan orang baik, ni tengok apa benda ni, kawan-kawan dia baik, cakap bergalu, tiup tangan mak bapak. Dia buat gitu atik balik rumah. Kawan dengan orang jahat jadi jahat atik. Pilih kawan molek-molek baru ni terlibat dengan sugar baby kan. Tu budak-budak tu. Nampak? Masuk universiti tapi terlibat dengan yang haram. Bukan kata budak-budak dak sekolah masuk universiti belaka dah. 20-an, 30-an tapi terlibat dengan pelacuran. Moden lah ni, guna kod telefon je. Nak booking kod telefon. Allahu Rabbi. Nak booking berapa malam, tarikh sekian, jumpa sekian. Orang mari ambil lah. Tak kena batai hidung mari ambil. Apa? Kerana disajikan dengan kemewahan. Orang interview, perempuan-perempuan terlibat, salah seorang daripadanya ni mengaku menerima habuan sebulan 40,000. Bukan 4,000, 40,000 ringgit. Orang kaya-kaya bayar. Orang kaya-kaya bayar, boleh bayar. Duduk di hotel-hotel mewah.
Faham lagi? Buat kerja hak haram tu. Kemudian dengan makan, dengan minum, dengan pergi shopping mall apa semua. Beli beg tangan, beli pakaian, beli hak mahal, spek mata hak mahal-mahal. Budak-budak puang suka tak? Suka adalah bagi dia syurga tu. Padahal terlibat dengan dosa yang sangat besar, tak taubat duduk dalam neraka. Mewah, store. Tanya orang nak pakai mu, tanya orang tak mau pakai dah. Orang bodoh itu. Tak laku dah. Tengok kemau mulut oh. Orang ambil lagi tu, bayar dah 40 ribu sebulan. Dah bayarlah. 4 hari lah mau bayar. Tanya tengok laku tu buat kerja haram. Tolong tengok-tengok tu. Kemudiannya demikian juga segala yang minum arak itu dihasyarkan, yakni dikumpulkan dengan gelah-gelah di tangan mereka. Orang hak minum arak atas dunia bakit dengan gelah-gelah tong-tong arak nyepi ke atas belakang masing-masing. Pasal sek minum arak. Tadi hak berzina bakit dengan kemaluan besar. Bapak seko-seko. Hak ni dengan botol-botol arak. Hampir pernah yang katung tekuk. Sebanyak mana dia minum arak di atas dunia, maka banyak itulah yang akan digantung pada batang-batang tekuk mereka. Hinanya. Dengan kasbuk, dengan Johnny Walker, dengan beer, dengan apa tekuk ni. Allah. Teng bunyi. Botol belakang dengan botol. Ingat jual botol. Dia kat jual botol pada Masya. Dah, set-set minum arak. Bapak segala maksiat. Arak ibu segala maksiat. Nampak? Hak lain mabuk juga, tapi cabang-cabang dia. Lain ni nak cari keseronokan dengan mabuk, dengan khoya. Hak ngisak. Mana orang Melayu betul tak? Ngisak. Baru ni dalam khutbah juga lebih 80% yang terlibat dengan dadah adalah Melayu Islam. Apa ada juga ngekling, tapi hak majoriti Melayu. Bingisak. Martabat tinggi ngisak dadah. Hak jenis apa ni timbalang pun semua minyak tina. Isagang. Tu hawa-hawa nak pergi tu. Berderu ni nak. Yang malik tiap-tiap kapur penuh dengan wakil. Ni minyak gas. Ni gang cak senapang. Ni download. Habis syak gang. Budak-budak kan orang ada wartawan interview kan dalam orang buat dalam Facebook. Budak-budak kecil. 5 tahun, 6 tahun. 6 tahun syak gang hanya pula. Barang-barang kali cakap. Itu wartawan tanya, dia tengok isyak ni, kepung. Tanya lain, jawab lain, tanya lain. Jadi punah, otak jadi punah. Sial. Oh gitu nak suruh sembahyang? Tak tahu. Sembahyang juga. Tapi sana ni 8 rakaat subuh. Dua rakaat isya. Dah babah kali. Tanya nama dia, kabur duduk di mana? Tunggu. Tanya umur berapa, sebut nama sekolah. Dia bunuh jana otak dia dari nak pergi. Pasal dia rosakkan saat ni, dia ngegang tak dia. Dia ada satu bahan yang masuk sedut dalam, dia rosak paru-paru, hak tu rosak otak. Otak bila rosak, nak surah apa Quran? Pudah jahanam dalam. Tak ingat, tukar bimbo. Baca wadduha, ada tutup, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ni kita suka-suka juga ni anak-anak kita yang akan bakal menjadi pelapis kepada kerosakan kalau kita berdiam diri melihat barang-barang kemungkaran seperti ini. Engkau siap tengok dah orang Melayu jadi mangsa. Hebat-hebat pada ambil di kafir je. Dengan ekonomi dengan apa dah. Orang Melayu hak komar-komar Melayu. Pasal tambah ke Islam. Tambah ke Islam, maka Allah Ta'ala hina kita. Bani Israel tambah ke Islam, Allah Ta'ala hina.
Nah, Yahudi tu dah ambuh ngak ke Islam. Allah Taala hina. Habis duduk dalam neraka belaka. Ha. Orang nak ke Islam, walaupun dia ni buat bunuh orang, jadi mulia. Saya dulu minat arak dulu, dah ni nak ke Islam, jadi orang hebat. Siapa dia? No, Sayyidina Umar. Kami nak arak dulu. Nah. Ha. Jadi orang yang terkemuka, jadi ahli syurga dah pula pasal nak ke Islam. Dah kita lelak-lelak Islam, tambah ke Islam dah pula. Ha. Ha. Tambah beramal dengan Islam. Kemudiannya pula kata tuang pengarang, orang yang berbohong, mengumpat dan mengacung-ngacung, yakni menhasut supaya bermusuhan, itu menjadi panjang lidah mereka sampai ke dada. Allahu Rabbi ni. Jenis cakap pelawak, jenis wahi ngacung orang, jenis jadi batu api, nah, jenis wahi ngupak fitnah, maka akhirat bangkit daripada kubur berjelai lidah. Pada dada ni. Panjang jenggong, macam tu kopek muka. Nah, Allah takut tengok. Nah, ni cara ni set hak guna lidah ke arah kejahatan. Set ngupak, set lebang orang, nah, set mengacung, set berbohong. Tapi bang, nah, Lagi kat PR lagi kan sama selbang ni. Habis tu bik selbang tuan-tuan dan puan-puan. Habis tuan-tuan dan puan-puan, sokonglah saya. Saya tidak akan mempersia-siakan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Gitu lah. Habis janji. Janji nak waktu, janji nak waktu, janji nak begitu, janji nak begini. Dahagakan jawatan. Bila beli jawatan, kepung. Berapa semua. Hak ni besar rumah, hak ni tukar kereta, hak ni main projek, hak ni bahan biti, hak ni nyanda biti halam bank. Hak sengsara rakyat juga. Betul tak? Gitulah ramai-ramai nampak-nampaknya. Tapi bukan semua. Tapi majoriti begitulah. Nampak? Pitih ni jangan main. Ada 200 okey lagi. Kemah lagi kilas serbang. Kamai tiba-tiba 300 ribu cabut habis. Pendek saja tinggal ustaz. Tak ni. Jadi fitnah dunia. Nak buat mana? Orang hak betul-betul takwa boleh tahan. Tapi mayasya, siapa-siapa hak Allah Taala kehendak. Tapi nampak ni barang payah ni kita jangan tebing. Takut kita termasuk lima yasya kan. Malak-malak dah duduk pada landasan kebenaran, nak sangat ke jawatan, dah habis. Terjun dalam api neraka. Betul tak? Orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat itu, segala harta benda mereka akan berupa menjadi ular-ular yang melilit mereka. Jenis sayang keluar zakat, maka harta itu akan menyeksanya. Jadi ular-ular dah pula. Harta dia dililit tuang dia. Pasal apa? Sayang nak buat keluar zakat. Padahal harta ni pinjaman daripada Allah. Dulu mu ada harta tak? Ada. Bukan Allah beri harta. Kan kita beranak, kita masa beranak tu beri daripada perut mak kita kan, kita telanjang pula. Mana ada harta? Walau anak puan sekalipun ada gelang sorak tangan. Ada kata tak? Aluh-aluh ada? Ada. Kediang baru masuk dengan gelang, masuk dengan kata, masuk dengan baju, masuk dengan kasut, masuk dengan spek, masuk dengan apa. Hak tu adalah kediang Allah Ta'ala beri rezeki berupa harta. Lepas tu jangan sayang, sedekah Kemudian sementara orang yang sombong kepada manusia dihimpunkan mereka seolah-olah macam semut memijak di atas mereka oleh yang lain. Orang sombong, maka Tuhan buat kecil macam semut. Kemudian yang lain pijak, jerit terus atas kepala. Maka canglah hak jenis kecil macam semut ni atas dunia itu orang yang sombong. Sombong ni membangga diri. Jadi riak, jadi takabur, jadi apa? Hak lain hina belaka, kecil belaka, dia seorang besar. Maka Allah balas hari akhirat, kayak hari akhirat jadi kecil.
Kerana dia berasa besar di atas dunia. Kemudiannya kata tuan pengarang rahimahullahu ta'ala, dan terdapat lagi rupa-rupa yang dihimpunkan nanti. Tidak dapat saya sebut di sini, banyak lagi rupa-rupa hak disebut oleh ulama-ulama, oleh nabi-nabi pada hari akhirat lagi, bangkit jadi apa, tapi tak dapat disebutkan di sini. Pasal kita nak karang pendek saja, rekah saja. Kalau tebal-tebal kita malah beli pula. Nah, nipi-nipi sudah, buat rekah sudah. Nah, tidak dapat saya sebutkan di sini dalam ta'limu aulad. Saya cuba sebut 10 macam orang yang berdosa dihimpunkan dengan perlakuan yang keji dalam kitab karangan segi. Hak dia karang ke? Tajuk dia ta'limu aulad. Kitab tu kita pernah baca di beberapa uti masjid dan surau. Nipih gini ke? Bahkan disebut pula beberapa lagi sifat-sifat dan kelakuan-kelakuan manusia yang dibangkitkan oleh Allah atas rupa dosa yang keji yang mereka lakukan di dunia. Habis itu dah. Kemudian keadaan di padang mahsyar, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zayyina bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.